اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? 20? Bagi kedua atas bawah. Atas. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan tersebut dalam beberapa khabar anbiya bahawa sungguhnya beberapa kaum yang masuk mereka itu atas rumah Nabi Yunus alaihi salam, maka menjamu ia Nabi akan mereka itu. Maka adalah Nabi Yunus alaihi salam tiap-tiap masuk dan keluar daripada rumahnya itu menyakiti akan dia oleh isterinya. Maka berpanjangan atasnya demikian itu padahalnya ia diam juga. Maka ta'ajub, yakni hairanlah oleh sekalian mereka itu tetamu daripada demikian itu cerita. Maka berkata Nabi Yunus, jangan kamu ta'ajub, jangan pelik. Maka bolehnya aku pohonkan kepada Allah Ta'ala. Maka kataku baginya, bagi Allah, hai Tuhanku, barang yang seksa maka bagiku dengan dia dalam akhirat, maka segerakan olehmu akan daku akan dia seksa bagiku dalam dunia. Maka firman Allah Ta'ala bahawa sesungguhnya seksamu dalam dunia itu anak si pulang yang perempuan, maka engkau buat isteri dengan dia. Maka kata Nabi Yunus, maka aku pun berkahwinlah dengan dia, dan aku sabar atas kesakitan yang engkau lihat akan dia kesakitan daripadanya isteri itu. Kita masih lagi tentang kelebihan suami menanggung susah ataupun kepayahan hidup akibat daripada berkahwin. Jadi berkahwin ni jangan kita nampak suka. Bila disebut berkahwin, dia suka dan duka. Faham? Dia tak ada suka sama. Suka sama kahwin dengan bidadari. Baru suka sama di alam syurga. Syurga ni tak ada susah, tak ada dah, tak ada nangis dah, tak ada sedih. Dunia dia dua, suka duka. Suka duka. Jangan senyum mewek nikah muda tahu lagi. 2 hari nikah tu manis senyum anak tu guna. Tak mari lagi. Faham? Hak puan dengan tim perempuan tak mari lagi. Dan yang mari duduk ngemu kan boleh seminggu garu kepala. Warna pula Allah tak tahan. Hari pertama nak 800 dah. Nak akal biti. Hari kedua minta 500 setengah. Nampak tak? Baru we 300 nak 400 pula. Ni kepala tak? Kalau gaji kita 40,000 boleh tahan kira. Gaji 1,400. Bang, tina tu dak we muka jadi pelawa hang. Jadi ingat bila berkahwin dak macam kita bertunang, berkasih. Faham tak? Kena ingat gitu. Lepas tu jangan kahwin. Kahwin ya, walaupun ada duka tu ada, kelebihan dia banyak. Iaitu ada zuriat.
Kemudian ni menanggung kesusahan ada pahala. Hadis kisah Nabi Yunus isteri dia ni kuat belebel ni hadis dhaif. Tak boleh nak buat hujah dengan dia. Faham? Hadis ni bukan hadis sahih, bukan hadis hasan. Hadis yang boleh buat hujah hadis hasan dengan hadis sahih. Hadis dhaif ni kita boleh buat targhib wa tarhib atau lil fadailil a'mal. Untuk ambil kelebihan dan boleh kita buat cerita sebagai nasihat sahaja. Jadi datanglah tetamu rumah Nabi Yunus. Nabi Yunus bila datang di rumah dia tengok Nabi Yunus akak sendiri air, kucar air sendiri akak ke orang mari. Padangnya blebel di bini, popang, bingung tetamu. Warna gini. Bila tengok tetamu dia bingung, tak usah bingung tak usah pelik. Kerana aku pernah berdoa pada Allah dulu, ya Allah, kalau ada aku salah, tak usah balas akhirat, balas di dunia. Maka balasan dunia kahwin dengan isteri, dengan perempuan jiran sekampung dia. Rupanya perempuan ini banyak mendatangkan susah kepada suami. Maka inilah kafarah kesalahan kita. Batu kalau suami isteri kita jahat, jangan nampak jahat isteri sahaja. Ada yang tersirat. Kemungkinan besar kita banyak dosa. Betul tak? Kita banyak salah. Kita duk nampak jahat isteri depan mata. Dah, tu selengang je. Bawa dogo wayang-wayang kulit. Dah. Tu selengang je. Jangan nampak hak tu. Macam main wayang kulit lah kampung kan. Ting tak. Jangan nampak wayang kulit tu saja. Ada maksud tersirat. Esok RM500 seorang. Mari wayang kulit dulu bagi main. Maka bila isteri jahat, isteri berahi belebel, isteri cakap nawak, isteri perangai dak pakarawa, isteri perangai dak molek. Isteri deraka, isteri mulut uduh macam peroka, jangan nampak selalu jahat isteri. Betul dah jahat? Ada yang tersirat. Muhasabah diri, kira yang baik sekali, inilah kafarah dosa aku di masa lalu. Hak tu hak terbaik. Faham? Kalau gitu, untung tak kita? Untung dah Tuhan tak bayar di akhirat. Bayar akhirat jeng kita. Akhirat dah main, dah belebel-belebel. Tak ada hukuman dalam neraka kena belebel. Ada. Nampak? Main api terus. Masuk api, tubik api ikut hidung, tubik api ikut telinga. Maka biarlah kena susah dunia, kerana itu adalah kafarah. Sebab kafarah ni maknanya membayar atau menghapuskan dosa kita di masa lalu. Dosa ni ada kalanya kita sendiri kena taubat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ataupun atubu ilaika ya Allah, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Atau astaghfirullah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Ataupun Allah maghfir dzunubi jami'a, ya Allah ampunkan segala dosaku. Itu orang yang bertaubat. Ada kalanya gugur dosa ni dengan kita buat satu amal yang amalan tu disebut di dalam hadis atau ayat Quran mengkafarahkan dosa. Ada juga dosa dia gugur. Contohnya sedekah. Faham? Sedekah boleh menggugurkan dosa. Zikrullah, melangkah ke tempat orang mengajar ilmu agama. Pergi semayang Jumaat, dengar khutbah molek-molek sampai habis semayang betul-betul. Kafarah dosa juga. Ucap amin sama dengan malaikat, itu amin tu imam, amin sama. Ghufira lahu ma taqaddama min zambih, dia ampunkan dosanya, kafarah juga. Banyak Tuhan nak perapu dosa kita dengan amalan-amalan yang berbagai-bagai. Kadang-kadang dengan jabat salam, bukan jumpa surat sejik balasah, jumpa tepi patah. Ngelolok tangan, kita pun pegang tangan dia, maka kafarah juga dosa. Nabi kata ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ghufira lahum ma taqaddama ghufira lahum ma lam yatafarraqa
Mana-mana daripada dua orang Islam yang berjumpa keduanya, lalu berjabat salam keduanya, maka dia ampunkan dosa keduanya. Malam yatafarraqa, sebelum bercerai keduanya. Boleh juga jabat salam. Nak, apa benda? Menghapuskan dosa-dosa kita. Tu jangan main-main jabat salam. Orang Allah tangan sana awak sombong. Nah, Allah lah tangan attack dah, dosa mu banyak. Nah, mu bukan nabi. Dia antaranya kafarah dosa dengan tercucuk selumba. Nabi sebut, tak sebut selumba, duri masuk pada tanganmu. Tidak ada daripada satu musibah yang menimpa orang yang beriman, nampak, melainkan dihapuskan dengan sebab musibah tersebut, kata Rasulullah, akan dosanya di masa lalu, walaupun dengan secucuk duri. Mana duri tu musibah kecil, nak pijak duri, pegang di tangga, bahan di selumbar, pedihnya cocok, nak terik cabut darah sikit, Allah sikit sangat, takkan pergi hospital jahit duduk ICU 8 minggu dah. Walaupun sikit je kena selumbar, nampak, Allah hapuskan dosa juga, dengan syarat beriman dan sabar. Jangan maki hamu. Natang duri ni tak tiba bang, tu dah boleh pahala nah. Tu cara dia. Lepas tu Nabi tak katalah kena dalam maknanya musibah besar, Nabi kata cocok duri. Nah, dia lagi tu, fa'tabiru ya ulil albab. Maka kiahlah hai orang yang ada mata hati. Tak payah aku nak sebut banyak-banyak. Dah kalau cocok duri, kalau hapus pala dah kena air panas, hapus tak? Hapus lah. Tu kabur sendiri ya, kiah sendiri. Dah kalau sepak batu ke bawah, sepak jalan-jalan kan, nah, menyanyi balik dah, pernah kocek 500 ya. Melenggak jalan. Nampak? Akar kayu tubik cotek ada panjang tu, bawah atas tanah, sepak dah balik, muka dalam hicau terus lepung. Nah, sepak tunggu, nak pahala juga. Aksiden apa, cabut apa benda ni, selipar putus, start motor patah. Nampak starter, jetak semula naik bahan keting darahnya. Nak boleh pahala belaka. Dah berat-berat lagi, lebih pada pahala. Lebih berat, lebih banyak pahala. Nah, tu kita kena beriman. Untung jadi orang beriman. Maka di antaranya kafarah ni, Allah hapuskan dosa, iaitu bini jahat, bini perangai uduh, bini tak pakai rawat, berakhir bleber, berakhir perabi pitih, mengetek doa lalu. Faham? Siap ada topeng no, curi. Faham tak? Apa dah apa mau kena. Dah cerita sini. Ikut kitab lah. Jadi bagian orang lelaki pula. Faham? Ni bagian orang puang dulu kena. Jadi bagian orang lelaki pula tak kena. Dia kena. Nah, jadi dia nak marah bini dia tak molek perangai, tak sama marah. Marah bini lah, suruh dia ubah perangai, tak molek perangai gini. Ubah kena ubah. Hakikat, syariat. Syariat kena tegar, tak baik. Awak duduk cakap gini lawang saya tak baik kata. Tu kena khabar. Faham? Jangan kata terima kasih bini je kau. Terima kasih. Nampak? Abang pasal datang terima kasih. Dia main gitu berat nanang. Orang hakikat jangan bulu dalang dah lah. Hakikatnya kita dapat pahala dan hapus dosa. Nampak? Jadi kita nak Tuhan bayar dosa kita masa dulu di akhirat ke sekarang? Dah. Kalau sebut dosa masa dulu, Allahu Rabbi, nak malu kau orang masa learning pun dosa juga. Nak duduk dalam dosa juga. Dosa mata, dosa telinga, dosa kaki, dosa tangan, dosa mulut. Nak makan kedara hak haram, minum hak haram. Nak kalau jenis hak bani je berahi kaya agak macam-macam benda masuk. Nak hak isap candu, hak cocok heroin, hak isap ganja, hak telang pi kuda, sabu, ais, ABC, batu kacang, macam-macam peseng. Tu bagian kaya, obat batuk,
Nak, dak batuk sikit arang. Obat batuk kok. Bahan kaya. Tu dosa belaka-laka. Nak. Hak jenis mata berari tengok hak haram, hak set pikul dek tengok video lucu. Nampak? Sekapung duduk nyak lah rumah. Ingat ke zikir tarekat? Faham tak? Nak keping filem. Dah tu guana mata kira tu. Nah, biar Tuhan bayar sekarang ni lah. Nah, jangan bayar akhirat. Kalau bayar akhirat, man mala ainahu min haram mala Allahu ainahu min jamri jahannama au kama qala. Barang siapa yang memenuhkan dua matanya melihat benda hak haram, maka akan disumbat kedua matanya dengan bara api neraka jahanam. Nak tambah bayar di dunia. Telinga dengar haram, dengar orang ngopak, dengar hak haram, nyanyi yang lagu-lagu hak haram, lagu hak dak haram, tak apa hak haram. Nak kaki melakau tempat haram. Nak zaman main patah itu duk ingat. Ya ngah? Leni ceh ni je duduk surah. Nah, jangan main patah dah, ingat batu buruk gambar telepuk. Nah, usung daunnya atas teksi gi buat pondok patah. Gohik teksi dak nampak, teksi je jalan. Daunnya, tuan duk lang daunnya. Ha tak? Nak gi buat pondok tidur patah 7 hari 7 malam, pelepah nu, ngatu lauk. Hang, lambu bagi kaca. Nak, tu tak? Nah dah. Nak kira beng gitu. Nah, ni tak boleh beng gitu. Nah, Datuk zaman dulu je ni zaman leni pula. Nah, nampak ada orang main. Nah. Lepas tu orang pergi juga nak tengok orang nyanyi. Tu orang dah. Nah, pergi juga lebih pada orang muda dia. Cucu lah ni. Tu pergi juga. Buat tarik ke cucu. Nampak? Kita lagi tu. Tu osogi ya tu. Orang muda-muda ni, orang nyanyi, orang joget-joget tu. Ya, enggak. Nak tengok usung bola bonek kacir. Dah lah kereta tak muat dah. Bola bonek. Kalau tak muat bonek ikat tengok tali rupiah tak. Tuk dengan toki. Kita tengok orang joget. Aduh. Bukan hiburan tu, hak haram lah. Hak dak haram lah. Nak tengok orang main luar tak ada masalah. Faham? Orang lelaki nyanyi tu tak ada masalah. Maka kita nak Allah bakar api neraka mata kita, telinga kita, hidung, mulut kita, perut kita, kaki kita ke Allah bayar dengan bini kita uduh perangai ni. Mana nak? Dah apalah bila hak uduh perangai apa masa muka comel. Nampak? Rupanya ada perancangan Allah. Batu Allah sebaik-baik perancang. Kasihnya ke orang beriman yang banyak dosa macam kita semua ni, maka Allah tak mau azab kita di akhirat. Dia beri susah. Ada orang dia buat nega dok jadi sama. Nak habis sekali habis 200,000 mampu kerah. Nega lain pula 80,000 mampu kerah. Rupanya kafarah dosa. Kena tipu sama saing sendiri. Saing hak tukang berhutangnya 100,000, kita tolong je penjamin. Rupanya jamin masa depan dia. Kita tukang bayar. Dia tembak lari, tak bayar sekarang. Betul tak? Kafarah dosa. Kalau muhasabah ada buat silap di masa lalu. Faham? Dah kalau gitu pergi cari orang hak berakhir blebel awak bini. Ke mana? Kok pandammu nak dia pergi tengok tu masa ngisik tu dengar macam ke meseng poh dapur. Faham? Puan anak tuna anak dara dak tubik lagi baru nak merisik. Bunyi dapur kapah. Meseng benda makcik dapur, meseng repah. Dok anak makcik itu. Hak awang nak tengok itu. Dak apa gitu, gitu lepas tidur baru dak bunyi.
Oh, nak sangat makcik. Beres-beres makcik. Kita buat derah. Tak apa mu nak gitu. Tapi kena ada dalam satu hantaran headphone. Faham tak? Takut mudak cakap nak dengar. Nak. Sebab tu puan dia jenis berair blebel, dia suka ni malam ni. Kena tabutir masuklah dia. Walaupun jadi kafarah tak usah blebel jugalah. Pasal suami kita kan letih-letih tak usah blebel. Dia balik kerja letih-letih, kita nak dengar suara kita yang menghilangkan keletihan. Tak? Yang menghilangkan keletihan ni lagu-lagu. Nak? Bunyi-bunyi muzik, bunyi-bunyi burung, bunyi air terjun. Dah balik burung tak ada, air terjun tak ada, lagu tak ada, bini je ada. Bini gati burung kan. Faham tak? Suka tak kita? Kita buat kerja letih, gaus ming daripada pagi, bukan dekat tu. Pasir Raja. Nampak? Jangan gaus ming. Balik petang tu garik baru sapa. Nampak? Suka tak bini kita? Kapang belebek. Dengan bunyi kita, bini kita tiru suara burung. Ku. Ni nak kita dengar. Ni. Suara bini belebek ke bini buat ajuk suara burung? Suara burung? Dah. Reti bahasa pun. Faham? Sebab tu benda tu menghilangkan kepenatan. Sebab tu ulama mengharuskan dengar suara burung. Faham? Boleh dengar. Yang dijaga adab menjaga burung, jangan seksa dia. Biar cukup nafkah. Bermakna dikaji rupa-rupanya suara-suara alam ini memberi kerehatan kepada badan yang penat sungguh. Ada orang dia balik penat lelah-lelah, dia tengok ikan berenang dalam akuarium. Faham tak? Boleh menghilangkan kepenatan. Ya sungguh. Nampak ikan besar kelisa gitu, warna merah dia pun berenang mari kat depan tengok, dia pun tengok muka nyanda baru balik kerja. Hilang tak letih? Hilang. Pasal apa? Lawa pergerakan. Comel kona dalam akuarium dalam rumah. Hilang penat. Dia pun paling tengok ke dapur muka bini dia, bini pun hitam. Mak mana dia suka tengok? Muka ikan, muka bini. Dah. Dengarlah kau puan weh. Nampak? Benda-benda ni menghiburkan, menghilangkan kepenatan. Tu kalau buat suara natang. Tapi janganlah menatang pelik. Biasa ada suara burung. Hak sedap-sedap. Kalau benda hak sedap jarang menghilangkan kepenatan. Dia balik lelah-lelah, dia dengar beruk. Faham tak? Jadi kau lelah. Tu dah jadi tu. Jadi dah suami kita bila balik di rumah, kita pun sambut dengan muka manis. Nombor satu sekali dia dengar suara ke nampak muka tu? Nampak muka dulu. Al-mar'atu salihatu iza ra'aitaha sarratka au kama qala. Senang perempuan yang solehah, isteri yang baik itu, bila kau yakni suami pandang saja kepada mukanya, menggembirakan hati kamu. Tengok muka senang hati dah. Sebab apa tengok muka senang hati? Pasal muka dia membuat ekspresi bentuk yang disukai oleh suami. Betul tak? Dia muka orang ni bahaya. Dia bisu tapi berkata-kata. Faham? Muka sebenarnya bisu tapi berkata-kata. Berkata tanpa suara. Senyum maknanya suka. Masang tak suka. Buat, jangan buat lebih-lebih kurang. Kalau binatang dia sama je. Binatang dia tengok muka kura. Muka kura senyum dengan susah sama tak? Sama je. Tengok muka lembu. Lembu tu senang hati baru boleh makan mes guni tu orang dia ui tak? Sama je muka. Tengok lembu sebelah pula, ada pas SPM, sama je muka. Pasal Idali nak buat muka sedih, muka suka, maka kita boleh buat, maka buatlah muka supaya
hak Nabi kata iza ra'aitaha sarratka, bila kau pandang wajahnya maka dia menyukakan kamu. Dak cakap lagi, muka kita tengok Allah manisnya, biar dak comel pun macam Ratu Cantik Venezuela, tapi dah senyum, faham? Nampak manis juga. Dan kita dak comel tak kena senyum juga. Ha lah dak comel, kena senyum lah. Kalau hak dak comel buat dak senyum, kau dak comel, faham? Ha, dia rupa comel lah ke? Betul tak? Ha. Sebab yang kata comel orang ni kata tak. Faham tak? Ha, lepas tu kita tengok rupa, kita tengok tak comel. Mereka nak lihat ada laki yang handsome pula dah. Nak gemuk jalan macam kekong. Boleh lihat ada laki. Nak model jetik. Betul tak? Oh, ni mana boleh berlaki comel gitu, dia pak gemuk macam kepala lori. Ha. Mung tengok, dah laki dia tengok lawa, betul tak? Kalau laki dia tengok uduh, laki dia nak tambah ha? Faham tak? Ha, tu lah. Ha, jadi baktulah akhlak dia akan mencantikkan kita. Bila suara kita merdu dengan suami, mata kita sentiasa jernih melihat suami, dok corong macam mata pijak. Nak mulut pun manis mentuturkan bahasa yang indah. Senyum mewek walaupun hitam, dapat kasih sayang suami. Nu awak kena cerah ni, mahkamah syariah lawa-lawa putih cepuk muka. Nak Tok Hakim kata Faridah binti Abdullah, saya comel datang. Cerah molek-molek ada nikah dengan Tok Hakim. Dah Tok Hakim tukar pilih. Ni hitam nampak putih kalau senyum sama, betul tak? Dah kalau putih tapi kalau mulut jahat. Nak mulut jahat. Nak duk kata sama lepma tubik kat mulut. Nak tubik api kat mulut macam exhaust Formula 1. Nah dak tahan kau. Tengok nu artis popular tanah air comel. Dah kan ni cerah. Betul tak? Arti kena comel lah. Nak kena putih, kena lawa, pandai bergaya, pandai bersosial. Nak cerah ni lihat dia. Boleh lihat dia pas sako cerah. Toki kita ngetuk kita tak cerah pun. Nak tok kita ada macam artis muka dia. Tak ada. Muka orang kampung kita kan dia. Dah pandai jaga Tok Ki. Nak gelak-gelak lagi siap dah si kapik Tok Ki. Tok Ki nak turun bangun nak mayang subuh tu siap dah si kapik sambal. Nak dengan air kopi zaman tok kita gitu. Bini ni pukul 10 laki gerak. Yang dak angung lagi. Ngatung. Nak marah sayang. Dah laki jabat dah, telefon lah. Krung. Lambat bakar. Hello? Bangun dah? Ngantuk. 10:30. Ngantuk. Dak berasak sikit harang dapur. Nak? Set jangan main kabinet. Nak? Pecah dapur panggil tukang. Tukang ni limpal. Ni katok buang. Ni katok buat pintu gini. Ni katok buang kau. Ni katok. Atas katok Katok. Kabinet baru, nak masuk puyuk baru, dapur baru. Faham? Masak tak? Dah bila masak? Time mak tua nak bagi tidur malam. Dak naik tahu rumah bini kita. Nak lebang tok tua. Faham? Duduk mak. Kita tak boleh. Kita kalau lagi tak selesai, kita duduk dapur. Aduh. Laki hatu ludah. Baru nak masuk drama swasta minggu ini. Tak? Mak tua makan spaghetti. Setambung kerang pun datang. Nak sedaplah masak. Mari mak nak makan, mari sama kita. Kita Allah tak boleh. Kalau tak berasak, tak dah demam kita. Padahal kali tu masak. Tak jumpa sodek bahangan kalang ni. Betul.
Nak buat aguana. Nak modern. Kolej bawah diploma dengan main-main. Degree, malah petahik masuk. Dan telah berkata oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, bermula sabar atas kesusahan beristeri dan kesakitan isteri yang disakiti oleh isterinya itu, iaitu setengah dari beberapa faedah berkahwin, tetapinya tiada dapat manfaat dengan dia melainkan salah suatu daripada dua laki-laki, iaitu ada kalanya laki-laki yang dikosak itu akan memerangi akan hawa nafsunya dan melawani akan dia nafsu, dan lagi ia hendak menyucikan akan perangai yang kejahatan yang di dalam hati, maka sabar ia suami atas kesakitan berkahwin dan kesusahan itu dijalang dalam memerangi nafsunya, dan dapat suci hati dengan dia dengan sabar, dan jadi perangai dengan dia dengan sabar. Dua orang laki-laki dapat faedah dengan sebab kesusahan akibat berkahwin. Yang pertama, suami yang nak membaikkan hatinya dengan bersikap atau melazimi sifat sabar dengan kesakitan yang datang dari pihak isteri dia. Faham? Lepas tu bila kita terima akad nikah tu, faham baik-baik, kita akan berhadapan kemungkinan besar dengan masalah besar. Kita kawang, bila kawang rapat lagu mana pun balik rumah lain-lain. Faham tak? Partner kita ke, projek kita 80 bilion ke, tidur suku-suku. Tapi bila kita berkahwin, rumah tula. Faham baik? Nak tidur sama, berok jambang tula, mandi bilik air sama, dapur makan tula, ruang tamu kursi sama. Kita tubik, dia tubik, kita masuk, dia masuk, balik kampung dia ikut, dia balik kampung kita ikut. Lebih pada kawang je dah. Faham? Jadi ada masalah dah akan timbul. Ada masalah, kena faham baik. Bila kita faham dah sebelum akad nikah, maka taklah teruk sangat kita bila masalah itu berlaku. Jangan duk nampak suka je. Tahniah kawan-kawan sekolah mari ni pas akad nikah. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Oh, kelasmu sekali jawab, tengok orang bah. Anak teruna pas jawab nikah, mewek senyui pegang kerih, duk main luar. Suka sangat, suka bini muda ngata lagi, bulan minggu depan ngata. Faham? Lepas tu masa ngata pun suka juga. Tak? Puan mari ni orang tudung muka ni. Tudung muka dengan kipas tau. Nak masuk lama nak buka dalam. Tudung. Oh, doh pengantin perempuan siapa dah. Nak katok benda main dia. Kopang. Kopang. Faham? Silat gayung. Ding tak kedeng. Tak tiup senang. Oh, suka. Faham? Sanding pula atas pelamin. Puan duduk oleh kiri, laki duduk oleh kanan. Tangan gitu. Buat muka itik. Suka sangat. Belah kek sama, belah kek ni. Parabok kain-kain alas meja ni. Tak sedar, suka sangat. Minum ni tukar pula tangan ni, kau kau ni, anu kau kau ni. Nak? Suka sangat. Lepas tu suap pula sata deriang. Perut. Tak? Pemain putih, berbok putih. Duduk sebulan nengung. Mana ya? Berat nak apa? Allah berat. Ini aku main pitih, mitok sama. 400 kan 200 pagi 20 riyal makan kedarah pun dia 20 riyal pagi dok besar mana cek je tapi parah malam 4 kali sebetul tidur dah mata kejang ngunyak lagi. Baru mu tahu yang mu suka ingat baru ni tu baru makan kedaras baru yang nak suruh beli barang pula bang kat ni kita buat TV LCD 38 inci molek kalau kecil sangat jadi tak balance pula dengan pasu bunga faham.
Ha. Hak ni kosong bang, kita buat wallpaper tanya dah mana nak darab nukang wallpaper dah ada 4,000 je habis. Oh dah wallpaper. Nak. Ha. Jangan abang beli dapur tu, abang janji dah seminggu beli dapur, jangan beli hak cak kupu-kupu ni. Beli hak abang hak boleh masuk tengah orang dalam. Faham? Ha. Allah parok dah, parok dah. Nak. Ha. Susah ha. Tapi tak apalah, berhutang bergadang lah. Nak. Pasal apa? Kau lama kau susah, kau lama kau susah. Tengok lori rabut batu nang berasa nak stick dengan batu. Faham tak? Dia main lalu kat rumah, kat depan rumah. Nah. Ha. Nya kereta dak bawa dah bini lah ni lalu kat depan dah berabuk tak boleh. Dia jadi nampak. Tak boleh tengok dah berabuk, kira nak singgah aja. Nak. Ha, nalah dia cerdik yang bawa bini dak lalu kat kedai berabuk atau pergi kerja. Faham? Ali balik pun rela lalu kat katape balik. Tak mau lalu kat kedai berabuk. Nak, kena dah itu tu guilty meja menyanda tu lelaki. Mari juga depan rumah. Hak jenis lori pakai spekal. Faham tak? Tuan-tuan dan puan-puan. Prabu Batu Anam. Datanglah beramai-ramai. Ha tu dah kerja ha. Selak pula. Ha berabuk. Hak jenis pelekong lalu motosikal ikat sakla pelekong. Ha tak? Tengah ramahnya berbok jatuhlah peseng. Buka tengok peseng baru pula robok cermin. Nak tak ada setapang rambut tu lelaki engkau karu. Dah karu mo. Nak jadi peseng baru jeng. Tapi faham dah bila aku terimalah nikahnya dengan Fatimah itu, mana aku terimalah nikahnya dengan orang yang makan menghabiskan harta benda aku. Faham tak? Biar dah dia bini kita, biar dia perhabis gila. Tak? Ha, sebab kalau kita lawang patah riak, kalau kita lok botok licin kepala kita. Kerana Nabi kata isterimu jadi daripada tulang rusuk yang bengkok, repih patah lok koh belok. Kalau kerah jadi perceraian atau jadi baloh, turuk sama kita jadi hero kojek. Faham tak? Licin rambut kita. Balik tinggal birani rambut. Faham dia hangat botok. Kih bini ni. Faham tak? Ha. Nikah dengan pisang mesing cak buaya. Nampak? Licin pada kita. Tapi faham, jangan sekak belaka, jangan beri belaka. Tak, kalau beri belaka dengan tokai-tokai kedai dia suruh buku buat alik di rumah. Kalau kata berabuk, nampak? Ha. Hak ni tu tokai ni hak belakang tu meja hak 8 orang hak ni. Hak ni kursi hak depan ni. Tu hak depan meja cermin boleh juga dalam lori. Tu lelaki duduk bawah lori. Mana takut tang. Kicik je. Jadi orang ni pandai-pandai lah. Jangan lebih-lebih sangat siang ke suami kita tukang bayar. Kalau kaya tak apa. Faham? Ha, kalau kaya suami kedeku, molek. Nak jenis suami kedeku ada juga. Tu tak betul kok. Ada pula suruh benji makan pun tak boleh beli. Faham? Meja makan ada tak? Dah ikut sunnah? Aduh. Bayang nak beli meja makan dia kata dah ikut sunnah. Dia bahan nyanda mesin ngai siap baru Shimano 8 bawah bearing bawah 480. Molek-molek ada. Nak? Suruh beli pinggang makuk molek-molek sikit. Benda kau makan gini je. Akhirat tu tempat kita. Aduh. Tok lelaki. Kadang-kadang nak mampu kok gitu. Nak? Dah 650 spoiler baru. Kubur belakang wajah. Boleh buat jemur spender spoiler. Alah bini nak belanja sayang. Faham? Ni orang lelaki faham kok jenis bodoh gitu. Bini kita kan tu. Faham tak? Bini kita. Kalau kita tengok ke puang seorang, kita pun kau comel puang. Puang tu kata mari nak cium sia. Kita bayar sikit. Bayar tak? Dah. Dan ini kita boleh cium tak? Dah? Pagi petang boleh. Tengah malam ni tengah tidur senyum. Nak? Betul tak? Tu baru bagian cium, bagian solat. Bagian subuh banyak masa lagi. Sekali bayar free of charge. Faham tak? We makan nafkah, dia ada perkhidmatan untuk kita sebagai isteri. Bukan set aja, masak nasi. Betul tak? Sedia
masak lauk, basuh pinggang, basuh baju, sapu rumah, kemah bilik, kemah rumah. Nak banyak tak? Dah banyak tak usah kedekut. Neh. Bang, itu tak ada yang ada 50 ya dalam beg. Ambil 500. Saya cakap banyak, ambil 500. Bang, bini sayang tak kalau begitu? Bang, biti 50, bini 500. Perempuan jawab, sayang tak? Tak apa lah. Tak apa lah kalau gitu. Mari nombor telefon. Ada pasal isteri kita, daripada kita habis kita kelain. Betul tak? Dah spoiler 400 ya tu. Bos sayap belakang kereta tu. Bukan membawa laju 60 je. Dia benda tu untuk orang bawa 140 dan ke atas. Dia untuk downforce balancing kereta. Dia pendak sikit di bumi tak goyang punggung. Tu tujuan spoiler. Ni slow 60 je. Spoiler apa? Boleh susun kitab belakang. Nah, dah bazir tau. Bazir. Lain bini mu cukup kat belakang. Tak ada masalah nak bawa spoiler pun. Nah. Ni bini ketekuk. Lepas bini 8 hari ya. Spoiler 300. Bawa slow pula tu 60. Dah lah slow duduk di kandang pula. Awi api julung. Ya. Bini kita mewah dulu, makan sedap. Ni telinga ni biar ada subang dulu, tegelang ada, bubur duduk tangan, tekok ada kata. Kasut dia beri hak mewah tu. Barulah kita bazir hak kita. Betul tak? Kerana dia lelah. Nak dia mengandung anak kita. Nah, tanya dia tengok beranak tu kita sakit ke dia sakit? Dia oang-oang dalam bilik nak bersalin tau. Daripada subuh kita pergi atar tu, nak esok subuh kita mari dak beranak lagi. Nak 3-4 orang dah tunggu. Susah tak? Sakit tak? Dah kita duduk luar sakit tak? Dah suami duduk luar itu. Siap apa? Ayah mari tunggu pula kita ada kerja pula. Aduh. Ayah mari tunggu pula. Dia duduk ngorak Messi. Dah. Tu orang lelaki. Ayah nak cari baik macam aku. Ada betul. Betul tak? Bila kita berkahwin biar dia mewah. Dia kata nak beli kursi molek biar dia beli hak molek. Faham? Dia nak lembek molek beli. Bini kita kan? Nak seorang tu je. Kan susah sangat. Dia nak makan sedap, beri makan sedap. Nak? Sumbak dengan pinggang-pinggang biar dia telang. Dan ada kalanya laki-laki yang ada ia daripada orang yang berbuat ibadat zahir juga seperti semayang dan naik haji. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Ambil gambar dulu sih. Orang nak tengok Facebook. Satu soalan banyak dah tadi. Banyak dah. Betul tak wuduk kita setuh dengan adik-beradik tidak si ibu
kakak saya yang berlainan ibu, manakah sempadan aurat antara saya dengan dia? Adakah ini dipanggil kakak tiri atau macam mana? Mohon penjelasan. Mohon penjelasan tentang apakah yang dimasukkan dengan tok bomo kahing. Baik. Yang pertama dia kata batal dak wuduk setuh dengan kakak sendiri, tapi hak berlainan ibu. Bila berlainan ibu, ayah tula orang panggil. Faham? Pak tula, mak lain. Nah, kita ada seorang kakak, kita lelaki lah. Kakak perempuan. Mak dia, mak bukan mak kita. Tapi pak dia, pak kita. Dia panggil adik-beradik sebapa. Faham? Adik-beradik sebapa. Hukumnya adik-beradik tu. Dak batal wuduk, dak sah kahwin, aurat dia hanya boleh pakai kain pusat sampai ke lutut. Faham tak? Sama macam semak sepok. Dia sama je. Satu mak satu pak dengan satu pak lain mak atau satu mak lain pak, sama saja aurat dia. Mahram belaka, haram nikah belaka. Faham? Kemudian pula, apakah yang dimaksudkan dengan tok bomo kahing? Kahing ni tok bomo yang boleh khabar benda gaib, atau boleh ramal kejadian yang akan berlaku, ataupun yang maknanya buat teka dengan tekaan bertandukan pada bintang-bintang. Tu dipanggil kahing. Faham? Kalau tok bomo berubat molek tak ada masalah. Dia buat air tawar, dia buat air buru baca japi-japi tiup dia air buat mandi, tu tak ada masalah. Faham? Kahing ni haram. Dia boleh khabar benda ni esok akan berlaku gini. Lusa akan jadi gini pula, contoh. Tu dia panggil yang boleh meramal nasib atau tenung nasib ataupun meneka perkara yang gaib yang Allah saja tahu, dia panggil kahing. Tok bomo ni kalau kita pergi saja je tahu dah pelawak saja je pergi 40 hari tak terima amalan. Nabi sebut dalam hadis, man atakahinan, nampak? Man atakahinan, barang siapa pergi ke tempat tok bomo kahing gini, hak boleh ramah-ramah ni, nak lam tuqbal salatuhu arba'ina laila au kama qala. Tidak diterima baginya 40 hari. Nampak semayangnya. Fa in saddaqahu, tapi kalau dia percaya pula, faqad kafara bima unzila ala Muhammad au kama qala. Kalau dia percaya, dia telah kafir kepada kitab yang turun atas Nabi Muhammad. Faham? Saya anak laki-laki. Seorang anak laki-laki dewasa hutang dengan seorang, lama dah hutang tidak bayar. Pemberi hutang ini datang pada ibu bapa tagih hutang. Anak yang berhutang ini tidak ada di kampung dah, kerja di negeri lain. Apa yang perlu kedua ibu bapa buat? Kedua bapa bukan orang berada, mereka orang susah. Apakah kedua ibu bapa kena bayar hutang anak itu? Siapa yang wajib membayar dan menjelaskan akan hutang itu? Jawabnya, kalau ayah tu kaya, ayah tu bayar. Tapi kalau ayah tu tidak kaya, toki kena bayar. Toki tidak kaya, apa benda ni? Maka dibayar oleh Baitul Mal dalam negeri itu. Tak ada Baitul Mal negeri itu, orang-orang kaya lah. Tolong perjelaskan masalah. Kalau tidur pasal zikir sampai terlena, boleh tak? Boleh. Baik pada tidur dalam lagu. Faham? Dia pasang zikir subhanallah, subhanallah, dia pendengar sampai dia lena. Tak ada salah apa-apa. Jangan kita niat untuk tidurkan kita sudah. Makruh kalau niat gitu. Tujuan pasal zikir supaya kita ngantuk. Orang zikir supaya kita dengar nama Allah. Jangan niat supaya kita tidur sudah. Baca Yasin tanpa wuduk ketika melawat orang mati, tak ada masalah. Yang wajib ada wuduk, pegang Quran atau surat Yasin. Kalau baca saja tak wajib ada wuduk. Sama ada tukang baca tu orang yang menawak atau mayat tukang baca, tak wajib belaka ada wuduk. Macam mana nak nasihat orang tua yang tak pernah solat? Nasihat macam biasa, tapi adab dengan orang tua kena jaga. Faham? Mana kalau sebut neraka saka tu lega. Tapi cara berkata-kata biarlah lembut. Betul ke tak jadi imam orang yang betul
Betul ke? Betul ke kalau jadi imam yang tanggung dosa makmum? Mengaji di mana pula ni imam tanggung dosa makmum? Imam tak tanggung dosa makmum. Imam tanggung Fatihah makmum dan zikir-zikir semayang. Yang makmum tak dang nak buat kalau makmum tu mari lambat. Hak tu dia tanggung. Faham? Kalau imam tanggung dosa makmum, siapa nak jadi imam? Nampak tak? Bodoh ke jadi imam tanggung dosa orang. Padang gaji 300-400 bulan. Nak mai tanggung dosa orang gitu. Haram tak tidur dengan anak patung. Anak patung ni sama ada wak tidur, wak main, wak lopak, wak naik kok pandai boleh belaka untuk permainan kanak-kanak. Dimaafkan juga kalau orang tua main tapi nak hiburkan kanak-kanak. Kanak-kanak tak ada hukum, dia boleh. Faham? Anak patung bear, anak patung Ultraman ke apa kok pandai lah. Sama ada hak tak cukup sifat pada saja atau hak cukup sifat siap ngejari-jari. Tak haram belaka untuk kanak-kanak. Faham? Termasuk juga tidak haram ayah dia atau mak dia ambil buat main agah ke anak dia. Tak haram juga. Faham? Yang haramnya anak patung tu ayah main ngemak. Nampak baru haram pasal tak ada kanak-kanak. Lah ni budak-budak puang tidur dengan anak patung setambung duduk pirai katil. Apa? Idola dia artis-artis yang tidak mengamalkan syariat. Nah, dalam juga majalah-majalah gambar artis bilik tidur, dapur. Oh, bilik tidur je susun beg gini ubuh kat kepala katil. Nah, kita pun molek-molek ada beli pas sekor. Nak beli pasar malang. Pas sekor ada belaka. Umur 18, 19. Ngaji kusteng lah, kuzar lah. Bukan muda, bukan tak balik. Nak molek-molek ada. Buat degree dah, tidur sepambok atas kepala. Hukumnya haram, tak boleh. Faham? Dia untuk mainan kanak-kanak belum balik sahaja. Haram tak pijak haram tak jijak ke kubur. Bukan jijak, pergi ke kubur lah. Dalam keadaan haid tak ada masalah, masuklah kubur tak apa lagi. Kerana larangan datang haid ni dalam kitab-kitab fiqh, yang haram ke atas perempuan yang haid di kabar situ baca Quran, pegang Quran, nak masuk dan berhenti dalam masjid. Kalau lalu saja tak apa. Jima, puasa, semayang, sujud syukur, sujud sajadah. Ada tak situ? Pergi ke kubur. Ada tak? Tak ada. Tak ada tak apa. Soalan seterusnya. Saya ada masalah besar. Saya gagal mendidik anak saya supaya jadi anak yang soleh atau solehah. Anak saya laki-laki dan puang. Solat awal waktu liuk sungguh. Ajak kuliah liuk. Padahal kalau ke tempat main laju je. Macam-macam alasan tak boleh pergi kuliah. Saya amat sedih. Saya selalu menangis. Setiap kali lepas solat saya sentiasa mohon pada Allah. Tapi tak berjaya juga. Anak saya tak peksa. Saya tak sedih pun. Tapi hak agama jadi saya sedih. Dosa tak saya? Dosa. Kalau kita telah berusaha, baru tak dosa. Nah, kita ajar daripada kecil. Faham tak? Agama dia lawang juga tak ikut agama. Ada cerita. Sebab tu Nabi-Nabi pun mereka ada yang gagal untuk mengislamkan ayah mereka sendiri. Nabi Nuh tak berjaya dakwah anak dia sehingga anak dia itu ikut dia. Betul tak? Tapi dia telah menyampaikan kebenaran. Ayah gitu juga, sampaikanlah yang benar pada anak-anak. Anak-anak tak ikut juga, amu tanggung sendiri. Tapi sedih tu tetap sedih. Walau bagaimanapun rahmat Allah tu sangat luas. Bagi ibu bapa yang jenis lagu ni tak usah bersedih sangat sampai melampau-lampau. Kerana masalah ni ramai hak pikul. Kita semua pun pikul belaka. Tak? Teruskan usaha. Jangan berputus asa. Doa sokmo. Faham tak? Doa sokmo, dakwah sokmo, didik sokmo.
Jangan kata kau bandamu nak mampu cerak-cerak mana pun, aku tak mau cara dah. Tak boleh, haram kata gitu. Nak, siapa kita mati, kita suruh dia. Kerana dia anak kita. Nak, bila dia susah kita. Apa pun tak ada tangan ketika bila baca doa tadua khutbah jemaah, harus tak ada tangan. Jangan balah. Benda ni ada pandangan fuqaha yang berbeza-beza dalam kitab-kitab fiqh. Jangan ta'assub dengan pandangan ulama yang kita ikut seorang je. Faham tak? Bab benda khilafiyah, benda hak sepakat lain lah. Kalau kita nak ta'assub sangat, nak seperti solat 5 waktu, tak ada dah pandangan yang kata 6 atau 4, 5 belaka. Tu kita kerah lah. Nah, dalam bab tak ada tangan ni buka pandangan ulama. Ada yang mengatakan tidak sunat, ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan sunat pun ada. Jadi kita biar terbuka. Nak, baru hidup kita rahmat. Jadi orang nak tak ada tangan pun tak apa, tak ada pun tak ada masalah. Kerana dua-dua tu ada pandangan ulama. Kita kena guna akal tak. Mana siapa dak berbaris 1000 sejuta orang di padang mahsyar nanti nak masuk ke neraka. Malaikat tanya guana ni. Nampak muka baik belaka, pakai serban, pakai jubah. Nak, dah apa ramai nak masuk neraka. Jawab ramai-ramai tu, itu salah kita ada tangan masa khutbah. Ni masuk neraka. Mana sabar tak? Itulah. Jangan balah benda gini. Benda khilaf terbuka. Kawan saya minat belaga ayam. Tengok benda haram kawan dia selalu. Nampak tak? Dak dia molek belaka. Nak, banyak dah pasal kita jawab soalan ni 100,000 dah. Kalau molek dia. Saya baca Yasin malam-malam gini-gini, guana hukum. Kalau bagi Yasin dia, tak ada kawan dia. Kawan yang belaga ayam, kawan saya belaga ayam. Nampak? Biarlah macam mu semua kau tak? Udah pun korang. Tapi tak main duit. Tu dia tahu tu, dia tu. Apakah hukumnya? Dia juga menjual ayam sabung, apakah hukumnya? Haram belaga ayam walaupun tidak bertaruh. Kalau bertaruh 2 kali haram. Yang pertama haram sebab laga binatang, Nabi laknat orang yang laga binatang. Faham tak? Sebut dalam kitab Sahih Muslim. Ada dalam kitab Allah Rabbi Az-Zawajir, dosa-dosa besar. Ada dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar juga, nama lain-lain. Az-Zawajir karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Al-Kabair Imam Zahabi rahimahullahu taala. Ada hadis-hadis tentang belaga ayam. Bukan belaga ayam, belaga binatang. Nabi kata Allah laknat orang yang laga binatang. Laga ikan sekila sampai pecah mulut-mulut, haram, dosa besar. Laga khubah sampai patah tanduk mampu kerah belaga ayam. Jadi haram bukan taruh lagi, haram lagi laga binatang. Cik kepala kita badiatu. Guana kita kasih. Lepas tu kalau taruh, haram dengan sebab judi pula. Laknat di atas laknat. Soalan seterusnya. Ada seorang hamba Allah, dia kata dia suka tengok video lucu pas sampai onani. Ni dikatakan hamba Allah kau. Ada ke onani orang lain? Lepas tu dia rasa menyesal dan taubat, tambah tengok dah, tambah buat dah. Lepas lama pun lama buat balik. Sebab dia kata bila mari sudah kerja. Kemudian menyesal pula. Jawabnya yang dia taubat dah, Allah hapus dosa tu. Dosa baru wajib kena taubat pula. Cuma jangan masa kita nak taubat atau masa kita nak buat tu, kita gini, tak apalah aku buat tapi aku taubat kayak gini. Jangan dia mempermain-mainkan Allah, takut Allah dah ampun dosa tu. Atau masa kita nak taubat tu, aku taubat malam ni, bila-bila lah pula kalau ada cang buat pula. Kalau gitu taubat tu tidak diterima. Biarlah kita menyesal tu sungguh-sungguh. Kemudian bila lain kali kita lala pula, buat pula. Tu baru kita taubat pula.
Bila kita pergi solat jemaah, siapa lewat masuk khatib dia baca khutbah dah. Lepas tu masuk masjid buat solat sunat. Ke mana tu? Jawabnya sunat solat tayat masjid walaupun khatib sedang membaca khutbah. Faham tak? Cuma kalau kita terlewat sampai tu ada uzur syar'i, maka kita tidak luput fadilat yang lain. Faham? Umpama tayat bocor dan sebagainya. Tapi orang sengaja datang lewat, maka dia tak dapat fadilat yang lain. Dia dapat pahala dengar khutbah qada dia dengar, dan dapat pahala semayang tayat masjid tu. Keampunan selama seminggu tak dapat. Kerana keampunan selama seminggu antara syaratnya dengar semua khutbah. Adakah mani boleh keluar ketika tidur tanpa melalui mimpi? Jika boleh, bagaimana kata untuk mengenal pasti air mani sebut atau air-air yang lain? Dikata kalau mimpi boleh tak keluar air mani? Boleh, tak ada masalah. Dia takut tang. Nak, rotek mampu. Dah kanak-kanak dia biji depan muka, takut tang sembuh air mani. Tak ada masalah. Deh. Buat contoh, dia kata daripada mimpi, mimpi nak. Terkejar di rimah ke apa ke, boleh berlaku, tak ada masalah, boleh berlaku dengan sebab yang tertentu. Cuma pada ghalib je. Nabi sebut dalam hadis, pada ghalib sahaja berlaku gitu. Mana? Keluar mani biasanya dengan sebab mimpi. Biasanya kalau mimpi keluar mani ni, mimpi apa? Biasa mimpi benda dia keluar mani. Mimpi jimak. Faham tak? Keluar mani. Tapi syarat kena mimpi jimak? Tak syarat. Kadang-kadang mimpi lain keluar mani. Nak, wajib juga kena mandi. Nak, contohnya dalam tu mimpi jumpa hatu takut tang. Nak, bangun tengok keluar mani. Kena mandi juga. Tak syarat sedikit pun dengan mesti mimpi atau tidak mimpi. Bila keluar mani, maka wajiblah mandi. Faham? Dah kalau keluar mani, bangun tidur tak ada, dalam mimpi ada air mani, wajib mandi tak? Wajib mandi dalam mimpi. Faham? Betul tak? Apa hukum memegang kemaluan ketika membuang air kecil supaya najis tidak terkena pada pakaian? Lagi pegang. Jika berhajat kepada pegang, maka peganglah dengan tangan kiri. Faham tak? Ini sebut dalam bab qadal hajat. Kalau berhajat pada pegang dengan tangan kiri. Adakah dikira sebagai orang munafik? Ia punya sifat-sifat orang munafik. Munafik ni dua, munafik akidah, hak ni kafir laknat. Seperti dia pura-pura Islam, dalam hatinya benci kepada Allah, benci pada Nabi, benci pada hukum syariat dan seumpamanya. Faham? Ni kafir. Ni munafik kafir. Ni tak masuk syurga, kekal dalam neraka. Yang kedua, munafik sifat atau akhlak orang munafik. Dia beriman, dia orang Islam, dia kasih pada Allah, kasih pada Rasul, percayakan akhirat. Tapi kalau cakap nawak, janji pelawak, tu sifat-sifat orang munafik. Hak tu tidak kafir, hak tu berdosa je. Soalan seterusnya, bagaimana orang anak susuan laki-laki dengan kakak kepada ibu susunya? Budak laki ni dia ngopek dengan minah, maka minah menjadi ibu susu. Kakak minah nama Leha, maka dengan Leha ni yang merupakan kakak minah, kalau dengan minah menjadi ibu susu. Faham? Dah kakak minah, jawabnya buang lapas susu tu. Faham tak? Senang baru kita jumpa. Kakak minah dengan anak minah jadi ke mana? Mak saudara. Maka dia mak saudara tambah susu belakang, mak saudara susu. Itu cara dia. Faham? Dia mak saudara susu. Mahram ke tak? Atas semayang ke tak? Boleh kahwin ke tak? Nak tahu pula bedak, buang susu mula. Bila buang susu tinggal mak saudara. Mak saudara boleh kahwin tak? Senang kan? Tu kaedah dia. Faham?
Saya kerja di Kelantan, isteri saya kerja di Terengganu. Hujung minggu saya balik rumah isteri di Terengganu. Boleh tak saya jamak kosong sepanjang saya berada di rumah isteri saya? Ini pula jika adik saya yang kerja dan belajar di Kuala Lumpur, boleh tak mereka jamak kosong rumah saya di Kelantan jika mereka balik kampung tidak lebih 3 hari? Adik-beradik dia duduk Kuala Lumpur ngaji di Nung. Lepas tu kali ni mari ziarah rumah dia di Kelantan, balik rumah mak ayah, boleh tak jamak kosong? Jawabnya gini. Adik-beradik ngaji Naba City Kuala Lumpur tu, dia anggap tempat tinggal dia dak di Kelantan ni. Dak kerana ni dia ngaji Kuala Lumpur dah 4 tahun hari baru balik semula aku. Maka dia dipanggil musafir. Dengan syarat dia balik di Kelantan tak lebih pada 4 hari. 3 hari. Kalau nak singgah 4 hari dah ke atas, dia panggil dia telah bermukim di Kelantan. Ni pula dia kerja di Kelantan, bini duduk Terengganu rumah. Dia balik rumah bini di Terengganu ni boleh jamak tak? Jawabnya tak boleh jamak. Faham? Balik rumah bini tak boleh jamak. Dikira tempat tinggal kita juga yang bolehnya jimak. Betul tak? Betul tak apa kan? Ambil wuduk sunat basuh muka 3 kali. Bila saya nak basuh muka untuk kali kedua, tiba-tiba air dari basuhan pertama telah menitik masuk dalam cedok air dalam tangan saya untuk basuhan kedua. Adakah air itu dikira mustakmal? Bolehkah lagi guna air itu untuk basuh muka untuk kali kedua? Boleh tak ambil wuduk dengan mencebok tangan dalam beldi yang tak cukup kolok? Dengar molek. Bila kita basuh muka tak dah rata lagi, patut titik air daripada muka baki daripada basuh yang tidak rata, atau basuh yang rata sekaligus air baki daripada muka itu dipanggil mustakmalun. Yang telah dipakai. Bila dia mengecik, kita nak basuh kali kedua, air muka nitik masuk dalam air tapak tangan kita ni, kita nak cebok dari air tapak tangan kita ni, air mutlak lah. Yang kecil tu air mustakmal, dia masuk dalam tapak tangan kita yang banyak, dia jadi mutlak semula. Faham? Seterusnya, saya pelajar di UMT ini. Dia saya ada seorang awet. Sama belajar Naba City dengan saya. Saya dan awet saya keluar berduaan, pergi ke mana-mana. Saya tahu ianya haram. Dan baru ini awet saya ajak saya kahwin. Saya tanya awet, kahwin macam mana nak tanggung? Dah kan masih pelajar. Awet saya kata dia faham situasi saya. Dia tak kisah kalau saya tak bagi nafkah lagi. Dia dah ada duit sendiri dia. Cuma tak nak fitnah dan takut berlaku zina. Saya pun okey je. Saya bagi tahu. Anjang no. Biarlah siang dia. Saya bagi tahu mak ayah saya, tapi mak ayah saya tak setuju. Saya muda lagi, tak mampu lagi nafkah, belajar tak habis lagi. Saya kecewa dengan mak ayah saya. Kami hak nak halalkan hubungan supaya nanti mak ayah tak kecewa, nanti benda-benda tak ingin berlaku. Sekiranya takut keadaan zina berlaku merata-rata. Saya tak faham. Tolonglah saya, Ustaz. Ini gambar saya dan awet saya. Ada gambar? Ada gambar? Seruh dah dia ni. Domel kau lagi. Apa dia? Ada nampak orang tu ni. Baik, kalau boleh sabar dulu, tak sah berkapal. Bukan mesti wajib putuskan hubungan, mudah bersetuju. Tak sah berkapal. Maknanya jawabkan. Kok sekadar tanya khabar je. Hari ni makan dia, anu jawab, makan kayu celup tepung. Ada. Jadi hak duk couple sama, duduk kembik sama, duk peluk tiung sama. Kita nak suruh putus terus boleh tak? Tak boleh, slow-slow lah. Maknanya jangan dating lagi. Faham tak? Sabar dulu. Cukup hanya tanya khabar. Faham tak? Ada hikmah belaka. Pujuk mak ayah secara baik. Tunjukkan komitmen yang tinggi kita ni mampu untuk menjadi suami. Dan tunjukkan sebab-sebab mudarat yang akan menimpa biar dia orang faham. Faham? Kalau kita dah sungguh-sungguh benar, insya-Allah berjaya pujuk. Kalau tak berjaya juga, mak tak boleh masuk campur.
Ayah tu wali bagi pihak perempuan. Pihak laki-laki tak ada masalah. Tidak wajib ada restu mak. Sunat saja ibu bapa restu. Kerana 82% perceraian berlaku yang perkahwinannya ibu bapa restu. Daripada 100% perkahwinan, 82% perceraian hak direstui. Faham tak? Dah direstui cerai kok. Bukan masalah restu tu yang keberkatan. Tak, tetapi kesepahaman antara pasangan suami isteri paling penting. Faham tak? Itu penting kali. Jadi kalau boleh sabar dulu. Kalau tak sabar juga tak ada masalah. Perempuan bersetuju boleh kahwin. Marahlah sekejap, dapat, tapi niat kita betul kerana nak mengelakkan zina. Puasa tak lagi dapat memampu halak kita, nak kita kahwin juga, dia marah sekejap. Faham? Tapi malunya mak ayah kita kahwin dengan malunya kita berzina, hak mana? Malu berzina lah berat. Nak? Kalau beranak biasanya mak tak marah dah. Kena cucu tu pula putih sikit. Tengok mak boleh cucu dah. Tak marah dah. Mariam mak tengok cucu mak. Tak berlari mak pergi kepong. Dah nak cucu dengan kita yang kepong. Jadi biasa gitulah. Tapi yang mula-mula sabar dulu, berenggang dulu, nak putus terus payah, bukan mustahil. Payah orang tengah berkembik gitu nak suruh putus terus. Mana kurangkan hubungan. Kalau pertemuan pun jadi khalayak ramai, sikit. Nampak? Pasal mudarat yang besar kita dulukan daripada mudarat yang kecil. Itu kaedah dia. Faham? Lepas tu pujuk mak ayah, tunjukkan kesungguhan. Mata pelajaran kita pun baik semua, molek dengan peksa kita. Baru ibu bapa kita yakin ni nak nikah. Kau lama kau berat nanang, nombor kau banyak boleh. Itu tepat ke 8 je. Ni 88. Jadi insya-Allah benda yang niat kerana Allah, kerana takut pada Allah, ya ja'allahu makhraja. Allah akan beri kelapasan pangan kepada kita, iaitu jalan lepas untuk melunaskan kehendak nafsu orang muda. Yang Nabi kata orang muda kena kahwin. Nampak? Kena kahwin. Nabi tak persoal lah, ibu tak kenal pula mak dah tak ada. Dalam kehidupan lang tak ada benda gitu. Ibu bapa kena berilah, maknanya apa benda ni? Kerjasama bila tengok anak tu dah kawan rapat sangat, faham tak? Dah apa kasih kita orang duk cerita tak keni, bergendong rapat dah. Kan hak laki duduk belakang, kan hak puan gendong belakang, kan hak puan tukang bawa motor, laki duduk laraga. Macam-macam sudah orang cerita, maka biarlah. Ajar dia molek, beri dia berapa patah-patah perkataan menjadi bakal suami, biar dia kahwin molek-molek. Patutnya balah jadi dalam keadaan gembira belaka. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi